perkembangan kes hasutan Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua, ya, kerana dikatakan menghina dan juga memperlekehkan kuasa yang di Pertuan Agong sebelum ini berkaitan dengan isu perlantikan Perdana Menteri. Katanya dia yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri, tapi tidak dipanggil ke istana untuk mengangkat sumpah. Dan sekali lagi perkembangan terkini, ya, Muhyiddin Yassin mengaku tidak bersalah dan beliau mohon untuk cabar pertuduhan kes hasutan ini. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda, sahabat semua, berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nepal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Muhyiddin mohon cabar kesahihan pertuduhan hasutan yang sedang berlaku pendakwaan terhadap dirinya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita lihat kenyataan media ini. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memohon keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai perlembagaan beberapa peruntukan dalam Akta Hasutan 1948. Ahli Parlimen Pagoh itu mahu Mahkamah Tinggi Negara menentukan perkara tersebut bagi mencabar kesahihan pertuduhan hasutan yang dikaitkan dengan yang di Pertuan Agong sebelum ini. Peguam Pengurusi Perikatan Nasional Amir Hamzah Arsyad memaklumkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini mengenai hasrat mereka untuk memfailkan permohonan di bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Dan menurut peguam itu lagi, permohonan itu dibuat kerana kes tersebut melibatkan isu perundangan yang mempunyai tahap kesukaran luar biasa yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, kata mereka. Jadi terdahulu hari ini, ya, Muhyiddin mengekalkan pendiriannya sebagai tidak bersalah pertuduhan hasutan yang dikaitkan dengan dakwaan bahwa dia tidak diundang oleh yang di Pertuan Agong untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang ke-15 pada tahun 2022, walaupun dia mendakwah kononnya mereka sudah cukup sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen. Dan pihak pendakwaan mendakwa bahwa tertuduh mengeluarkan kata-kata berunsur hasutan semasa kempen pilihan raya kecil di negeri. Dan pada ketika ini menyebabkan, ya, rakyat menolak PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Dan ketika itulah Muhyiddin membuat kenyataan di Dewan Semai Bakti Felda Perasu antara jam 10.30 malam hingga jam 11.50 malam pada 14 Ogos tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin kemudian menetapkan 6 Mac sebagai tarikh sebutan kes bagi penyerahan dokumen berkaitan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Azalina Ar-Rasdi. Muhyiddin pertama kali mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Gua Musang pada 27 Ogos tahun lalu. Kemudian Mahkamah Tinggi Kota Baru membenarkan permohonan Muhyiddin untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Berikutan isu perundangan yang kompleks seperti kesahihan perlembagaan terhadap beberapa peruntukan dalam Akta Hasutan. Pertuduhan yang dikenakan di bawah Seksyen 4-1B Akta Hasutan membawa hukuman denda maksimum 5,000 dan juga penjara sehingga 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi pada tahun 2015 berdasarkan rujukan perlembagaan oleh pensyarah Undang-Undang Universiti Malaya Azmi Serom, Mahkamah Tinggi memutuskan bahwa Seksyen 4 Akta Hasutan adalah sah dan berperlembagaan. Jadi sudah disahkan sebenarnya, tapi mungkin mereka ni cuba untuk melengah-lengahkan perbicaraan ini. Jadi adalah berbagai-bagai lah, ya, perkara yang cuba mereka lakukan. Dan sekali lagi, seperti mana yang kita tahu dalam titah diraja pada pembukaan parlimen hari kemarin, sahabat semua, yang di Pertuan Agong tegas mengarahkan kerajaan untuk membendung gejala fitnah dan hasutan. Dan hari ini saya mau membawakan anda sedikit perkongsian kata-kata ataupun ulasan daripada penganalisis berkaitan dengan titah diraja, yaitu tegas tangani fitnah hasutan. Katanya mereka mengatakan bahwa perkara ini tidak menyekat kepada kebebasan bersuara. Ya, sebab kita tahu kebebasan bersuara itu semua boleh dibuat oleh rakyat Malaysia, tetapi dalam kebebasan kita bersuara itu bukanlah lesen untuk kita menghasut dan juga menfitnah. Jadi pemerhati politik berpandangan
Gesaan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar supaya kerajaan lebih tegas menangani penyebaran fitnah dan hasutan tidak menghalang kebebasan rakyat untuk terus bersuara. Ya, geostrategis dari Universiti Teknologi Malaysia UTM Azmi Hassan berpendapat gesaan itu tepat pada masanya kerana undang-undang ketika ini tidak cukup untuk membendung penyebaran fitnah dan hasutan di media sosial. Bahkan katanya, peruntukan Undang-Undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang ada ketika ini tidak memadai untuk membendung perbuatan berkenaan. Tambah lagi, hakikat kerajaan melakukan sebaik-baiknya untuk mengawal apa yang berluasan ini tidaklah sampai ke peringkat yang dikatakan menyekat kebebasan bersuara. Dalam perkara ini, perlu ada timbal balik, tarik-menarik supaya hak rakyat dan kebebasan bersuara tidak dikekang. Tapi pada masa yang sama, tidak menggugat kestabilan dan juga keselamatan negara, katanya kepada Malaysia Kini. Jadi terdahulu Sultan Ibrahim menitahkan agar kerajaan bertindak lebih tegas terhadap pihak yang menyebarkan fitnah dan hasutan dalam talian dan media sosial. Dalam titah perasmian bagi sesi Parlimen tahun ini, Seri Paduka Baginda melahirkan kebimbangan terhadap kegiatan seumpama itu yang menyebabkan perpecahan dalam kalangan rakyat. Jadi suka saya ingatkan kepada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa jenayah cyber seperti penipuan kewangan dan talian atau skema dalam pencurian dan juga pencurian identiti. Saya juga merasa bimbang, kata titah daripada yang di Pertuan Agong, dengan budaya fitnah dan hasutan dalam talian dan media sosial yang menyebabkan rakyat keliru, bermusuhan dan berpecah-pecah, titah Baginda. Jadi bagi penganalisis sosiopolitik daripada Universiti Malaya, Awang Azman Awang Pahipula berpandangan, budaya fitnah dan hasutan bukan sahaja merosakkan keharmonian masyarakat, tetapi juga mengancam kestabilan negara. Dalam era digital, maklumat dapat disebarkan pantas tanpa semakan fakta yang diteliti, menyebabkan berita palsu mudah tersebar dan dipercayai. Situasi ini menuntut pihak berkuasa untuk memperkukuhkan undang-undang sedia ada dan memastikan penguatkuasaan yang dilaksanakan dengan berkesan, katanya. Namun jelas Awang Azman, tindakan tegas saja tidak mencukupi, tetapi pendidikan dan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkan merupakan langkah pencegahan yang penting. Dan sementara itu, ya, Ahli Parlimen Machang menyambut menyambut baik titah yang di Pertuan Agong dalam isu ini. Dia menyuruh semua pihak menghormati rukun-rukun kenegaraan, tapi yang bersungguh-sungguh yang melakukan fitnah itu adalah dirinya sendiri. Buktinya apa, sahabat semua? Apabila ahli Parlimen Machang ini telah digantung selama 6 bulan dalam Parlimen kerana memfitnah. Jadi beliau pula katanya menyokong. Kita tunggu dan lihat. Tetapi macam masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan lah. Hari ini dalam Parlimen, dalam sesi Prime Minister Question Time, sekali lagi ya, ahli Parlimen Machang ini cuba memprovokasi dengan menyebarkan berita palsu. Kononnya tarif elektrik itu dinaikkan. Dia tidak memberitahu, ya, kononnya yang dinaikkan itu adalah untuk rakyat Malaysia, tetapi sebenarnya yang dinaikkan dalam perbincangan bersama dengan Perdana Menteri ketika itu adalah kepada industri-industri, kilang-kilang, syarikat-syarikat besar yang untungnya jutaan ringgit, bukan ya kepada rakyat. Baru saja dia cakap dia setuju, tapi dia sudah menyebarkan berita yang tidak sahih. Boleh dikatakan berbau hasutan ataupun fitnah dan sebagainya. Berita palsu lah. Amat-amat memalukan, sahabat semua. Inilah sikap daripada pemimpin ahli Parlimen Bersatu Perikatan Nasional yang begitu hipokrit sekali. Kononnya menyokong, tapi ya, baru saja sokong, dia sudah melakukan perbuatan menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Satu yang amat-amat memalukan. Alright, jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.